Assalamualaikum. Nama saya Sharifah Farhah. Okey, ni first video, first content yang Sharifah buat, and pernah lagi buat benda-benda macam ni, and kiranya yang ni first time nak try. Okey, untuk first content ni Sharifah nak cerita kisah seram yang jadi dekat Sharifah dalam bilik ni. Exactly dalam bilik ni. Okey, time tu 2 tahun lepas kalau tak salah. Time tu tak ingat, tapi kisah ni yang paling latest yang jadi dekat diri ni lah. Okay, time tu ODL class, and ada dapat assignment apa semua kan. So sebagai student mestilah, tak ada maknanya nak buat kerja assignment awal-awal ni kan, mestilah seminit, mesti tengah malam. Okay, time tu Sharifah kena buat satu video, kena buat hafazan, video hafazan, baca surah Yasin daripada ayat 1 sampai 20. Okey, time tu dalam pukul 1-2 pagi juga. 1-2 pagi. Bayangkan dengan sunyi kan. So okey. Tapi time tu Sharifah hafal tanpa rekod. Okey tau. Okay, macam semua lancar. Semua tak ada tergagap ke apa ke. Kiranya semua okey. Bila dah set up kamera semua untuk nak rekod tu, tiba-tiba time rekod tu ayat 1 ayat dalam ayat 5 tu tiba-tiba jadi ayat 7. Ayat 11 tiba-tiba jadi ayat 20. Okay, macam kenapa kan? Bila dah banyak kali take tak boleh, dia jadi macam frust. Bila frust tu sandar kejap dekat dinding. Memang tak larat sambil sandar tu, sambil hafal lagi sampai pulihkan. Time sandar macam ni kan. Time sandar ada benda ketuk betul-betul belakang kepala Ifah. Kan dinding kan, belah sana, belah luar rumah. Ketuk 3 kali, sebanyak 3 kali. Mula-mula tak fikir apa, sebab dalam bilik ni pun memang selalu jadi gangguan macam tu. Contohnya macam guli, macam orang baling guli kat atas bumbung, ada benda jatuh apa semua kan. So tak fikir banyak lah, ingatkan benda-benda macam tu lagi. So biar, walaupun tu first time benda tu ketuk, tak pernah lagi, tapi tak nak fikir bukan-bukan. Tambah-tambah pukul 1-2 pagi. Lepas tu dalam 2-3 minit lepas tu dia ketuk lagi sekali, tapi kali ni sebelah kepala. Tadi belakang kepala kan, ni sebelah pula. So lepas ketuk, habis je sakit kepala sangat-sangat tau. Okay, macam nak rasa berat, kepala rasa berat gila. Dia jadi macam malas, serius malas. Time tu nak buat hafazan pun dah malas. Tak larat, sakit. So ambil keputusan untuk sambung esok, nak buat esok. Esok pagi tu bangun, masih sakit tau kepala. Sakit, berat gila, nak bangun pun susah. Tapi kena gagahkan diri juga bangun, sebab ada kelas. So tak apalah, bangun juga. Duduk siap semua di depan kamera. Time dalam kelas tu memang tak tahu apa lecturer cakap. Memang tak fokus, tak dapat nak fokus langsung. Sakit kepala gila. Habis tu je tutup, masuk tidur dalam bilik mak. Tidur dalam bilik mak kan. Sampai malam pun memang tidur dengan mak, sebab mak risau kalau tidur dalam bilik sendiri jadi apa-apa kan, mak tak tahu kan. So risaulah, tidurlah dalam bilik mak. Kebetulan esok tu pula kita orang gerak KL. Dah time tu boleh rentas negeri kan. Time tu boleh rentas negeri semua. Kita orang pergilah rumah abang, sebab kebetulan sama abang nombor 2 kahwin kan. So pergi. Time pergi tu tak ada apa jadi. Semua okey, sampai pun semua okey apa semua. Tapi dah start rasa demam, rasa macam nak demam. Time tu dah takut lah kan, ingatkan apalah, takut demam COVID ke apa kan. Lepas tu Umi, mak tolong buatkan baca apa macam pelindung diri ni kan. Letak air lepas solat, baca dekat air untuk bagi Sharifah minum.
lepas minum tu kira semacam makin lega lah, walaupun tak 100% tapi rasa benda tu kurang. Okay, malam tu family Sharifah ni tidur dekat rumah abang. Kita orang suka tidur dekat ruang tamu tau. Ruang tamu kan besar, suka tidur kat situ. Sharifah ambil cushion sebab Umi dengan Umi Walid dia orang nak tidur kat atas santai sebab dia orang kata sejuk. Tapi berlapik lah comforter semua tu. Okay, pula time tidur dekat atas cushion tu, badan Sharifah kena tindih, tak boleh nak bergerak. Tapi time tu Umi pegang tangan Sharifah. Tapi Sharifah try nak gerak tau, nak panggil, tapi tak boleh. Kira macam gerak sikit-sikit je. Tu Umi tak sedar lah. Tak apa, lepas tu Ifah try baca ayat apa-apa yang patut time, apa yang terlintas time tu baca je. Lintang pungkang lah, memang tak teratur langsung sampai tertidur. Bila bangun balik, dah benda tu dah tak ada, dah tak nampak tau. Panggil Umi, ni nak tidur bawah. Ni kenapa? Tadi kena himpit kan, tak nak tidur atas dah. Okey, tidur bawah. Bila sambung tidur tu, Sharifah mimpi ada lembaga hitam. Sharifah tahu dalam rumah abang tu, dalam mimpi tu lah, Sharifah tahu ada 3 ekor. Tapi yang munculkan diri dekat Sharifah ada seekor ni. Dia yang paling besar, memang besar dengan hitam. Dia Sharifah duduk kat ruang tamu baring, dalam mimpi tu baring. Benda tu dekat atas tangga tau, kira bertentang dengan Ifah kan. Bila bertentang tu, Ifah dia munculkan diri, dia still munculkan diri depan Ifah, tapi dia dalam bayang-bayang tempat gelap. So nampak tak nampak, macam tu je. Dia cakap, Ifah ingat lagi sampai sekarang, dia cakap aku tak suka kau duduk dalam rumah ni. Kau keluar ataupun semua mati. Ifah time tu memang takut lah, tak pernah sampai tahap mimpi benda tu bagi amaran kan. Memang takut gila. Bangun pagi tu Umi kejut, kira macam apa, beku, tak tahu nak kata apa, nak cerita kat Umi pun tak tercerita, jadi macam tergamam. Lepas tu nasib baiklah time tu pun cuti minggu kan, tak ada kelas. Tak apalah, macam diam. Sampailah petang tu rasa macam dah boleh proses apa yang jadi, baru cerita dekat Umi. Bila abang balik kerja, Umi cerita dekat abang kan, sekiranya tak tahulah sama ada benda daripada rumah ikut pergi KL ataupun kat rumah abang tu memang ada. And benda tu yang kacau Sharifah pula, sebab maybe time tu badan tengah lemah ke apa kan. So time tu abang cerita apa semua, dapat tahu semua kan. Umi memang makin buat ayak kat Sharifah untuk minum apa semua. Time tu memang demam panas gila sampai nak bangun pun tak boleh. Jadi macam tu, dia jadi macam seminggu demam. Lepas tu seminggu baik kan, demam balik. Sampai balik kat Perlis pun dia jadi macam tu. Demam baik. Time dekat KL rumah abang tu, lepas abang kahwin kat pejabat kan, pejabat agama tu, majlis agama tu. Lepas kahwin tu, esok tu kita orang nak balik dah. Okey, esok pagi tu bila bangun, kakak Sharifah kena rasuk. Dia kata macam ni, kalau nak Ikin balik, jangan bagi Ikin duduk dekat dengan adik tu Sharifah lah. Jangan bagi Ikin duduk dekat dengan adik. Time tu tak tahulah kenapa, tapi time tu memang Sharifah tenung. Kakak Sharifah kira macam tenung, macam kau ni dah kenapa
Konda kenapa tu? Macam tu lah, macam dah kenapa hari ni kan, sakit hati gila, tak pernah buat macam tu. Lepas tu Umi berubat kakak apa semua, Umi berubat lah sampai keluarkan benda tu, muntah kan, keluar benda tu keluar. Walid ayah sampai perasan Sharifah tengok kakak. Lepas tu Walid syak benda tu ada dekat Sharifah pula. Sebab benda tu dah keluar daripada badan kakak kan. Tapi buat dekat Sharifah tak ada apa. Tapi tu lah Sharifah macam, ini dah kenapa kan, ini kenapa cakap macam tu semua, macam sakit hati. Dia tak tahu kenapa. Lepas tu dah semua baik. Time tu Ifah masih demam panas. Bila on the way balik tu, tidur je lah sepanjang perjalanan, tidur. Bangun pun sebab makan macam tu. Bila sampai rumah, Ifah masih sakit. And assignment yang lecturer bagi tak dapat nak buat sebab memang tak boleh nak bangun. Minta excuse dekat Sir, nasib baiklah Sir pun bagikan. Sir kata tak apa, take time, asalkan jangan lebih daripada due date. So Ifah macam bersyukur gila, walaupun dalam keadaan demam kan. Bersyukur sebab Sir bagi Ifah tak present. Sebab setiap kali progress work, Ifah ambil grafik, so setiap kali kelas kena tunjuk progress work tau. Tapi Ifah dah dekat 2 minggu ke 3 minggu tak tunjuk progress work sebab demam. And minggu keempat ataupun minggu kelima tu dah kena submit. Kiranya banyak masa yang terbuang sebab dalam 3 minggu tu je kejap-kejap demam, kejap-kejap baik, kejap-kejap demam kan. So memang susah. Bila dah balik tu, dalam 2-3 hari lepas tu baik tu macam okey lah. Baik tu memang ulun, memang struggle nak siapkan, nak kena tunjuk progress work. Akhirnya Sharifah tunjuk progress work dekat Sir walaupun bukan time kelas dia. Akhirnya terpaksa ganggu masa Sir time kelas lain, macam sampai macam tu. Sebaiklah Sir pun okey pun semua. Dan sampai ke hari ni Sharifah tak tahu macam mana sampai masa Ifah macam tak tahu punca dia tu. Adakah sebab ketuk ataupun memang rumah abang tu ada gangguan. Sebab lepas Ifah baik demam yang last tu sekali tu, memang benda tu dah tak kacau dah. Memang tak kacau. Lepas tu ada juga pergi balik dekat rumah abang. Tak ingat sebab apa, tapi ada pergi. Tapi time tu dah tak jadi apa. Dah okey lah semua. So sampai sekarang, sampai hari ni masih tanya-tanya sebab benda tu ketuk belakang kepala ke ataupun memang rumah abang tu ada gangguan. Sampai sekarang tak ada jawapan and macam tu je hilang. So kalau korang berminat dengan konten-konten yang seram, misteri, bolehlah tekan butang like and subscribe. Alang-alang tu tekanlah butang notification sekali, sebab kita orang akan upload 2 ataupun 3 video setiap minggu. So bye.